Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada pensyarah bagi subjek EDUP 2102 Encik Gopinath yang merupakan pensyarah bagi subjek sosiologi dalam pendidikan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membentangkan kami secara berkumpulan akan membentangkan tajuk iaitu tajuk terbual tentang kepelbagaian sosio-budaya dan implikasinya dalam bidang pendidikan serta peranan guru itu sendiri. Okey. Baik. Jadi sebelum itu kita pergi ke ahli-ahli kumpulan yang terdiri daripada 3 orang. Yang pertama sekali iaitu saya lah, iaitu Syafiq, dan yang kedua ahli kumpulan yang kedua yang merupakan Ustaz Afiq, dan ahli kumpulan yang ketiga Ustaz Haziq. Baik, jadi tanpa membuang masa kita pergi ke pendahuluan. Baik, jadi seperti yang kita semua maklum bahawa tugasan berkumpulan ini merupakan salah satu daripada tugasan pentaksiran berterusan bagi mata pelajaran EDUP 2102 iaitu sosiologi dalam pendidikan. Dan dalam tugasan ini, pelajar diminta untuk mengadakan satu temu bual dengan pentadbir sekolah bagi mengetahui maklumat berkaitan dengan sosiologi dalam pendidikan dan implikasinya terhadap bidang pendidikan serta apakah peranan guru dalam menjadikan sosiologi dalam kelas itu merupakan sosiologi yang percaya. Okey. Jadi seterusnya kita pergi ke maklumat penemu bual. Okey. Jadi dalam temu bual ini kami telah berbincang dan telah mencari beberapa pentadbir sekolah untuk ditemu bual. Dan kami telah menemui seorang yang bagi kami merupakan seorang yang cukup berpengalaman lah, iaitu nama penemu bual ini ialah Puan Haslina binti Abdul Rahman yang merupakan guru penolong kanan sesi petang di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Nusajaya yang terletak di Gelam Patah, Johor Bahru. Okey, bagi saya Puan Haslina ini cukup berpengalaman kerana beliau sudah berkhidmat sejak tahun 2000, itu sudah 22 tahun lah berkhidmat di dalam bidang pendidikan. Jadi bagi saya seorang yang cukup banyak pengalamannya dan sangat membantu dalam temu bual yang kami lakukan. Okey, terima kasih. Setinggi-tinggi kebahagiaan diucapkan kepada Puan Haslina binti Abdul Rahman. Baik, itu serba sedikit pendahuluan tentang video pembentangan saya, video pembentangan kumpulan kami pada kesempatan kali ini. Jadi kita terus pergi ke hasil dapatan analisis dan juga temu bual yang kami lakukan dengan Puan Haslina. Jadi kita pergi ke soalan yang pertama, iaitu adakah wujud kepelbagaian sosio-budaya di sekolah ataupun di kelas cikgu? Okey, jadi jawapan yang diberikan oleh Puan Haslina itu sendiri adalah semestinya ada sosio-budaya baik dalam kelas apatah lagi di dalam sekolah. Jadi dalam perbualan itu memang Puan Haslina ada memberitahu bahawa memang setakat 22 tahun Puan Haslina berkhidmat, memang di mana-mana sekolah yang beliau pergi memang ada terdapat kepelbagaian sosio-budaya. Okey. Jadi di antara kepelbagaian sosio-budaya yang ada di sekolah yang pernah beliau pergi adalah yang pertama, sosio-budaya dalam kalangan murid itu sendiri, iaitu ada murid Melayu, murid berbangsa Cina dan juga murid berbangsa India. Dan yang kedua, ada juga murid yang datang daripada kalangan keluarga B40 dan ada juga murid yang datang daripada kalangan keluarga T20. Okey, itu sosiologi dalam kalangan murid di sekolah. Kemudian ada juga sosiologi, kepelbagaian sosiologi dalam kalangan guru, iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan
terdapat guru yang berbangsa Melayu, guru berbangsa Cina dan juga guru berbangsa India. Okey, dan juga kepelbagaian sosiologi juga di dalam kalangan guru terdapatnya guru yang berpendapatan yang tergolong dalam kategori B40 dan ada juga guru yang termasuk dalam kategori berpendapatan T20. Okey, jadi secara generalnya, secara amnya, murid yang datang daripada keluarga B40 berbeza dari sudut pendidikan awal sewaktu di rumah berbanding dengan murid yang datang daripada keluarga T20. Jadi itu seperti yang kita dapat jangkakanlah. Memang murid, kita dapat lihat murid yang datang daripada keluarga B40 ni mesti dia punya pendidikan di rumah itu tak sama dengan murid yang datang daripada keluarga T20. Okey, kemudian juga hasil daripada kepelbagaian sosiologi dalam kalangan guru pula, guru yang dalam kategori B40 berbeza pemikirannya berbanding dengan guru yang daripada kategori T20. Okey, itu adalah untuk soalan yang pertama. Kemudian kita pergi ke soalan yang kedua, iaitu bagaimanakah cikgu mengawal perbezaan budaya mengikut sesuatu kaum agar mereka tidak berselisihan, iaitu agar mereka tidak bergaduh. Okey, jadi ini kira kita dah masuk soalan yang utamalah dalam tajuk temu puan ini, iaitu bagaimana puan mengawal perbezaan budaya dalam sesuatu kaum agar tidak berlaku perselisihan, iaitu pergaduhan lah. Okay. Jadi yang pertama, jawapan yang diberikan oleh Puan Haslina, iaitu yang pertama sekali yang mesti dilakukan adalah akan menjadikan unit bimbingan kaunseling itu merupakan satu badan yang utama dalam membentuk sosiologi, kepelbagaian sosiologi yang sihat dalam sekolah. Okey, jadinya unit bimbingan kaunseling sangat memainkan peranan yang penting dengan mengadakan pelbagai program yang melibatkan kepelbagaian sosio budaya dalam masyarakat di Malaysia khususnya. Okey, dan tidak cukup dengan melakukan program, unit bimbingan kaunseling juga mewajibkan penglibatan pelajar-pelajar, khususnya pelajar-pelajar yang bermasalah, pelajar-pelajar yang terlibat dalam masalah pergaduhan yang melibatkan multi-races, berlainan bangsa, diwajibkan untuk menghadiri program yang dilakukan oleh unit bimbingan kaunseling. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semestinya adalah guru. Okey, jadi guru memainkan peranan yang sangat penting. Ya, kita semua tahu guru memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk sosio budaya murid-murid di sekolah. Dan guru juga bertindak sebagai ejen penggerak untuk menerapkan nilai sosio budaya dalam diri murid-murid. Okey, jadinya guru sewaktu proses mengajar secara tidak langsung perlulah menerapkan nilai-nilai sosio budaya itu dalam diri setiap murid. Kemudian poin yang ketiga adalah guru juga apabila bercakap hendaklah menjaga percakapannya, terutama sekali bila berhadapan dengan murid. Sebab bila berhadapan dengan murid ni, murid akan lihat dan akan contohi apa yang guru katakan dan ataupun apa yang guru lakukan. Okey, itu adalah untuk soalan yang kedua. Dan soalan yang ketiga, kita pergi ke soalan yang ketiga juga berkait rapat dengan soalan yang kedua, iaitu bagaimanakah pengaruh guru kepada murid yang berbeza agama ketika mengajar di sekolah, apakah implikasinya kepada murid. Okey, jadi soalan yang ketiga ini lebih berfokuskan kepada peranan guru itu sendiri ketika mengajar di sekolah, ketika mengajar murid-murid yang berbeza bangsa dan juga agama. Jadi poin yang pertama adalah peranan guru itu sendiri, seperti yang saya beritahu dalam slide yang sebelumnya, iaitu guru merupakan role model. Guru merupakan contoh, panduan, ikutan
bagi murid-murid. Jadi apa yang guru lakukan, setiap tingkah laku guru pastinya akan diikut oleh pelajar-pelajar. Oleh itu, guru hendaklah menunjukkan contoh tauladan yang baik. Okay. Kemudian, yang kedua adalah menjaga percakapan yang boleh menghina sesebuah kaum. Okay. Seperti yang diberitahu oleh Siti Mobile bersama Puan Haslina, beliau memberitahu kadang-kala ada guru sendiri yang terlepas percakapan yang mungkin berbau perkauman. Okay, mungkin percakapan itu apabila didengari oleh bangsa selain daripada bangsa Melayu contohnya, mungkin mereka akan merasa tidak senang dengan percakapan seperti itu. Dan percakapan seperti itu tidak sepatutnya keluar daripada mulut guru. Okey, kemudian poin yang ketiga sama dengan poin yang kedua, lebih kurang tidak bercakap sesuatu yang berbau perkauman. Apa-apa percakapan yang boleh menimbulkan perasaan tidak senang ataupun isu sensitif yang melibatkan berbeza bangsa, maka tidak seharusnya diperkatakan oleh guru. Kemudian yang ketiga, guru juga adalah menerapkan penerimaan terhadap satu sama lain. Okey, ini merupakan satu poin yang penting bagi saya kerana selain daripada mengajar di dalam kelas, guru juga seharusnya menerapkan dalam diri pelajar-pelajar bahawasanya kita ini hidup berbilang bangsa, akan tetapi duduk di dalam satu bumbung yang sama, satu negara yang sama. Jadi kita seharusnya terima each other ataupun satu sama lain. Maksudnya apa jua budaya yang dilakukan oleh bangsa lain, contohnya bangsa Cina, bangsa India maupun bangsa Melayu sendiri, maka bangsa yang berbeza itu seharusnya menerima dan lebih elok lagi memahami apa dia budaya yang dilakukan oleh berlainan bangsa itu. Itu adalah maksudnya. Dan gurulah yang mestilah memainkan peranan yang utama agar tidak terjadi pergaduhan dan sebagainya. Kemudian poin yang seterusnya adalah penerangan guru terhadap seperti yang ini bagi saya merupakan satu poin yang menarik yang kami dapat sewaktu temu bual bersama Puan Haslina, iaitu beliau ada memberitahu antara penerangan ataupun penerapan yang dilakukan oleh guru di dalam kelas yang berbilang berbeza kepelbagaian sosiologi adalah yang pertama ketika waktu azan. Ketika waktu azan, kelas akan berhenti seketika untuk memberi laluan ataupun menunjukkan rasa hormat kepada seruan azan itu. Jadi ini secara tidak langsung kita akan memberitahu kepada bangsa lain, contohnya bangsa Cina dan juga India, bahawa azan ini merupakan sesuatu yang mulia dalam agama Islam. Jadi bila ianya melibatkan agama, jadi sebagai bangsa lain walaupun bukan beragama Islam tetapi harus wajib menghormati seruan azan itu. Okey. Kemudian yang kedua, larang diskriminasi warna kulit. Okey, poin yang kedua ini lebih maksudnya bila kita sebut warna kulit ini sudah pastilah yang selalunya disebutkan adalah bangsa India. Okey. Jadinya sebenarnya dalam apa-apa agama sekalipun tidak ada diskriminasi terhadap warna kulit. Apatah lagi agama Islam itu sendiri. Jadinya guru mestilah memainkan peranan. Sekiranya ada murid-murid yang mengejek ke kawan-kawan yang berbangsa India, jadi guru sepatutnya menegur tindakan itu dan mengatakan bahawa itu adalah salah bukan di sisi undang-undang tetapi di sisi kehidupan secara berbilang kaum. Kemudian yang ketiga juga berkaitan dengan
warna kulit iaitu hitam itu premium, tidak boleh disebut di hadapan kawan-kawan yang berbangsa India. Okey, jadinya ini adalah salah satu pengaruh daripada sosial media. Okey, pengaruh sosial media yang mengatakan bahawa hitam itu premium. Okey, ada salah seorang YouTuber ni, dia suka membuat satu video, kemudian dia suka beli benda-benda yang warna hitam, kemudian dia akan di hujung video tu dia akan kata hitam itu premium dan sebagainya. Jadi slogan hitam itu premium sebenarnya slogan itu tidak bermaksud untuk menunjukkan ke sesuatu kaum, akan tetapi bila perkataan itu disalahartikan, disebut di hadapan kawan-kawan yang berbangsa India, maka itu boleh menyentuh ataupun mengguris perasaan kawan-kawan yang berbangsa India. Okey, jadi perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan isu sensitif tidak haruslah disebutkan. Kemudian poin yang seterusnya iaitu bacaan doa di dalam majlis. Guru hendaklah memberitahu khususnya kepada murid-murid yang bukan beragama Islam bahawa kenapa dalam setiap majlis sekolah ada bacaan doa. Jadi inilah peranan guru sebenarnya. Okay? Guru hendaklah memberitahu kenapa kita perlu berdoa, dan murid-murid yang beragama lain tidak perlu mengaminkan doa tersebut. Akan tetapi agama lain bolehlah berdoa dengan cara agama masing-masing. Okay? Jadi bila kawan-kawan yang berlainan agama ni nampak, mereka akan tahu bahawa ini cara bangsa Cina berdoa. Macam ni cara bangsa India berdoa dan sebagainya. Secara tidak langsung mereka tahu akan budaya bangsa lain. Dan poin yang terakhir adalah peranan guru, ataupun ini mungkin lebih kepada peranan unit bimbingan kaunseling, iaitu mengadakan minggu budaya. Minggu budaya sama ada minggu budaya Melayu, minggu budaya Cina dan juga minggu budaya India. Maksudnya dalam satu minggu, berlainan minggu, mungkin minggu ini kita adakan minggu budaya Melayu, minggu depan kita adakan minggu budaya Cina, minggu depan lagi kita adakan minggu budaya India. Dan tujuannya hanyalah satu, supaya memperkenalkan murid-murid dengan budaya pelbagai bangsa di Malaysia, dan juga supaya murid dapat berasimilasi dengan budaya-budaya tersebut. Okay, jadi tujuannya supaya murid terbiasa dengan agama lain. Okay, jadi itu saja untuk slide saya pada kali ini, dan saya serahkan kepada Ustaz Afiq untuk meneruskan pembentangan bagi tajuk perbualan bersama Puan Haslinah. Baik, terima kasih. Baiklah, soalan daripada saya, apakah implikasi kepelbagaian sosial budaya kepada murid dari aspek penerimaan atau penyesuaian diri antara murid dan guru terhadap kaum pelbagai? Antaranya adalah peranan guru sebagai physical environment designer. Baiklah, sebagai seorang guru, beliau perlulah mengajar murid-murid di sekolah tanpa mengambil kira kelas sosial, dan harus bijak mengendalikan kelas sosial yang wujud di kelas supaya satu suasana pembelajaran yang interaktif akan terbentuk dan pembelajaran akan menjadi menyeronokkan. Contohnya, seorang guru seharusnya memastikan murid-muridnya ditempatkan dalam satu kumpulan murid dari pelbagai latar belakang semasa melakukan sesuatu aktiviti kumpulan. Ini secara langsung akan memberi peluang kepada murid-murid untuk berinteraksi antara satu sama lain, sekaligus mewujudkan pergaulan yang tidak berkelompok dan tanpa sekatan budaya serta masyarakat. Suasana pembelajaran yang menyeronokkan akan terbentuk, dan ini akan dapat membantu guru mengawal persekitaran belajar dengan berkesan. Maksudnya, mempelbagaikan strategi PDP, iaitu pengajaran dan pembelajaran. Kesan daripada kepelbagaian sosial budaya di Malaysia memberikan cabaran kepada guru untuk memastikan kaedah PMP yang digunakannya dapat diterima oleh semua murid. Ini dapat menjalankan sekiranya guru menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan bersikap profesional dalam pekerjaannya. Guru perlu sentiasa bertindak dalam memastikan ruang pembelajaran murid
tidak terganggu dengan perbezaan latar belakang, kelas sosial dan kaum masing-masing dengan cara tidak membezakan mereka di antara satu sama lain. Contohnya, guru akan memastikan murid dari pelbagai latar belakang ditempatkan dalam satu kumpulan yang sama semasa melakukan aktiviti berkumpulan. Ini akan memberi peluang kepada murid untuk berinteraksi sesama sendiri secara terbuka, seterusnya mewujudkan pergaulan yang tidak berkelompok dan tanpa sekatan budaya dan masyarakat. Suasana pembelajaran yang menyeronokkan akan terbentuk dan ini akan dapat membantu guru untuk mengawal persekitaran belajar dengan berkesan. Okey, soalan yang seterusnya, bagaimanakah guru mengatasi pergaduhan antara perbezaan kaum di dalam kelas? Okey, antara punca pergaduhan yang sering berlaku di dalam kelas antaranya adalah melibatkan warna kulit, penggunaan bahasa yang kesat, terpengaruh dengan budaya viral yang melibatkan warna budaya dan agama. Contohnya, baru-baru ini kita dikenakan dengan satu viral daripada influencer yang mana beliau mengubah suai keretanya menjadi warna hitam dan menyatakan slogan hitam itu premium. Contohnya, jadi viral juga mempengaruhi punca pergaduhan ini. Seterusnya antara contoh lain iaitu tidak faham mengapa ada doa dalam suatu majlis. Okay, antara langkah-langkah mengatasi pergaduhan antara perbezaan kaum. Okay, pada setiap tahun, pihak sekolah akan menganjurkan bulan bahasa. Pelajar juga digalakkan untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi. Program pengucapan awam yang diketengahkan khas untuk murid-murid sesi petang yang terdiri daripada pelajar kelas peralihan, tingkatan 1 dan tingkatan 2. Pertandingan nyanyian lagu patriotik yang dilaksanakan di sekolah menjadi tumpuan pelajar dan akhir sekali pihak sekolah mewajibkan semua pelajar melibatkan diri dalam semua aktiviti atau program yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Okay, soalan yang seterusnya, apakah persaingan di antara pencapaian akademik murid positif atau negatif? Apakah wujud masalah komunikasi disebabkan penggunaan kosakata yang pelbagai? Baiklah, dari segi pencapaian akademik murid, pencapaian akademik murid selepas berlaku pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP adalah berada di tahap sederhana. Pada masa yang sama juga, manpower ataupun guru pada sesi petang kurang. Jadi hasil prestasi akademik pada pertengahan tahun tidak berapa baik. Pihak sekolah ataupun takbir menyusun strategi dan langkah bagi mencapai target pada tahun akan datang. Di antara masalah komunikasi dan cara mengatasinya adalah tidak faham bahasa Melayu atau Inggeris, iaitu bahasa perantaraan, hanya faham bahasa ibunda sahaja. Di antara solusinya ialah pihak pentadbir atau sekolah meletakkan guru Cina atau India bagi mengajarkan bahasa Melayu dan menjadi sebagai pemudah bicara bagi setiap mata pelajaran yang diajarkan. Di kelas peralihan dan pemulihan ini dimonitoring oleh pentadbir sekolah. Pentadbir sekolah juga memainkan peranan penting dalam mengendalikan permasalahan yang berlaku. Pentadbir memberikan nasihat agar dapat menyusun kepada perkataan yang lebih baik dan menggunakan bahasa yang mudah faham, simple, padat dan tepat. Baik, kita sambung kepada menganalisis subjek sosiologi. Jadi yang ke-9 setelah dianalisis melalui terubuan bersama Puan Haslina. Jadi soalan ke-9, apa strategi atau kaedah pengajaran yang cikgu gunakan untuk menerapkan kepentingan kepelbagaian sosial budaya semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku? Baik, jawapan beliau adalah sekarang ini kan kita ada PAK 21 dan kita memang galakkan student yang buat all the activities. Jadi selalunya yang saya buat, saya memang suka buat think, pair, share. Jadinya semasa melakukan aktiviti itu, pelajar yang sebelahnya saya letak lain kaum supaya adalah bantuan dari murid.
jika murid ada murid bahasa Melayu yang fasih bahasa Melayu. Supaya murid ni ada collaboration di antara mereka, saya lebih kepada murid merasai experience sesuatu isu itu. Dan saya linkkan dengan mereka punya latar belakang, culture, dan kita memang terangkan dan kita bagi peluang pada murid untuk buat their own research. And then share dalam kelas, kita buat karangan and so on. Kita make sure that student ada improve dulu, jadi dia akan buat sharing dengan rakan-rakan kaum. Maka di sini kita dapati bahawa Puan Haslina menggunakan strategi ataupun kaedah pengajaran think, pair, share, iaitu berfikir bersama, guru memberikan soalan untuk berfikir, kemudian menggunakan pair, iaitu murid-murid berbincang bersama-sama rakannya, dan share adalah guru meluaskan lagi idea yang diberikan oleh murid. Jadi berlakunya sosio-budaya di situ adalah apabila murid-murid Melayu menolong yang fasih menolong kepada murid India ataupun Cina yang lain, dan mereka saling membantu dalam menerangkan perkara tersebut. Kemudian soalan yang ke-10. Bagaimana pula dengan hubungan kerjasama murid? Boleh cikgu jelaskan daripada aspek kerja kumpulan, perpaduan, kepimpinan pelajar berbeza budaya. Jadi di sini kita dapati Puan Haslina mengatakan apa? Di situ wujud rasa hormat, menghormati antara dua kaum. Jadi untuk dia harmonikan dia punya discussion, dia mesti menghormati orang lain. Di situ kita develop murid punya pemikiran supaya mereka tahu bahawa gerak kerja itu perlu untuk dibuat. Dan dalam masa yang sama untuk dia faham menghormati pendapat orang lain. Di situ kita dapati bahawa Puan Haslina meletakkan cara perkumpulan di antara para pelajar, dua pelajar itu, dalam perbincangan beliau memupuk kepada kesefahaman di antara para pelajar, dan juga memupuk nilai harmoni dan juga saling hormat menghormati. Selain daripada itu, Puan Haslina juga menyatakan apa? Saya memang menggalakkan semua pelajar menggunakan satu bahasa sahaja di kelas saya, iaitu Puan Haslina mengutamakan kepada bahasa Melayu sahaja di kelas. Kemudian dalam sekumpulan tu tak boleh ada satu kaum sahaja, mesti ada sebagai kaum dominan. Tapi sebab pelajar saya majoriti pelajar Melayu, Muslim, jadi dalam satu kelas tu ada 5 hingga 6 orang pelajar Cina atau India. Tapi sebenarnya kita memang dah plot dan dah satu kumpulan macam mana dan macam mana. Jadi daripada ayat macam ni kita dapat tahu bahawa Puan Haslina meletakkan kepelbagaian kaum, iaitu kaum yang dominan kepada kaum yang minoriti kepada kaum yang majoriti, iaitu apa? Pelajar-pelajar Cina dan juga pelajar India disatukan kaum dengan kaum Melayu agar mereka saling menghormati dan juga saling bincang-membincang di dalam satu kumpulan. Kemudian soalan seterusnya, kita lihat soalan 11. Pada pendapat cikgu, apa perbezaan ketara antara murid berlainan kaum pada sudut gaya berfikir dan gaya belajar? Boleh berikan satu contoh di antara murid Cina ke murid Melayu atau murid India ke murid Cina? Daripada soalan ni, kita dapat tahu bahawa apa sudut gaya berfikir dan gaya belajar para pelajar yang berbeza kaum. Bagaimana mereka menyatakan cara pembelajaran mereka dan juga cara sudut pembelajaran mereka dan juga cara sudut berfikir mereka. Jadi Puan Haslina menyatakan, iaitu apa? Beliau membahagikan kepada dua perkara, iaitu kelas yang di belakang, dia kata Melayu ke, Cina ke, India ke, sama saja. Kalau umpama kalau kawannya nak pergi ke gaung, dia akan bawa gaung masuk gaung sama-sama. Maka berbeza pula dengan pelajar Cina dan juga pelajar India, pelajar Melayu yang berada di hadapan. Orang Cina, Puan Haslina katakan mereka memang sudah ada penghafalan daripada segi sudut pembelajaran. Maka pelajar Melayu pula, beliau menyatakan bahawa mereka, pelajar Melayu ni suka buat relax-relax dan juga suka mengambil
mengambil penting pada akhirnya nanti. Iaitu apa? Mereka dia suka relax and chill dah dekat baru masuk gear, umpamanya. Jadi ada pelajar yang sempat, ada yang pelajar tak sempat bagi kaum Melayu. Manakala daripada segi pemikiran kreatif, beliau menyatakan bahawa kedua-dua budak Cina dan juga Melayu, pemikiran kreatif mereka sama sahaja. Cuma apa perbezaannya? Kerana pelajar Cina dah banyak hafal, manakala pelajar Melayu pula mereka memerlukan kepada study smart. Jikalau mereka mereka meninggalkan study smart, maka mereka akan jadi ketinggalan dan tidak dapat catch up kepada pembelajaran. Kemudian yang seterusnya adalah apakah cabaran lain yang pernah cikgu alami dalam mengajar murid yang berlainan kaum? Pernah tak cikgu dapat soalan yang pelik atau luar biasa diajukan oleh murid berkaitan budaya atau keinginan murid untuk mengenali budaya yang berbeza? Maka soalan yang berikut ni kita dapati bahawa Puan Haslina menyatakan bahawa apa? Ada, tapi biasanya beliau memang dah prepare, iaitu apa? Soalan berkenaan dengan perayaan di Malaysia. Kerana perayaan Malaysia di Malaysia itu adalah isu yang senang keluar melalui berbagai-bagai perspektif pertanyaan. Di antaranya adalah apa? Kenapa orang Cina pagi-pagi hari raya tak boleh menyapu? Cikgu tahu. Kemudian kenapa mereka tidak boleh menyapu ke depan? Kenapa mereka kena sapu ke belakang? Kemudian sapu pagi raya diorang akan bersihkan rumah pada petang. Maknanya pada waktu pagi raya mereka tidak akan dapat menyapu kerana mereka akan sapu pada waktu petang. Kenapa? Jadi Puan Haslina menyatakan bahawa bila dia menyapu pada pagi raya, dia seolah-olah menolak tuah. Sebab kita menyapu kan kita buang, maka dia menolak tuah. Sedangkan perayaan Tahun Baru Cina itu adalah prosperity, double happiness, iaitu apa? Adalah waktu yang happy. Kemudian jadi para pelajar, Puan Haslina menyatakan bahawa para pelajar ada yang malas nak bertanya. Bila mereka malas nak bertanya, Puan Haslina yang mulakan pertanyaan. Maka antara pertanyaannya adalah apa? Kenapa buah oren waktu perayaan mesti warna oren? Tak ada sebiji pun warna hijau. Jadi kita dapat tahu bahawa warna kuning itu adalah melambangkan kekayaan. Kemudian warna buah oren yang diberikan juga adalah buah oren yang berbilangan genap, tidak berbilangan ganjil. Jikalau berbilangan genap bermaksud double happiness konsep dia. Kalau ganjil umpama kekurangan. Kemudian soalan yang seterusnya, soalan yang ke-13, iaitu apakah program yang pernah dijalankan oleh pihak Tuan yang terkini bagi menyatupadukan perbezaan sosio-budaya di sekolah Tuan? Jadi ini adalah program yang dijalankan di sekolah Puan Haslina, iaitu apa? Iaitu mereka membuat hari untuk memperagakan pakaian. Pelajar mesti memakai pakaian baju lain supaya menimbulkan rasa kecintaan kepada budaya kaum lain. Bukan untuk menjadi kaum itu atau untuk mengubah agama, tapi sebaliknya dekat kepada konsep pemahaman budaya kaum lain. Puan Haslina menyatakan bahawa kat negara kita sahaja yang kaya kepada budaya-budaya lain, negara orang lain tak ada. Kemudian beliau juga mendapati bahawa bulan kebudayaan mengikut kaum dilakukan. Iaitu apa? Ada bulan kebudayaan mengikut kaum Cina, ada bulan kebudayaan mengikut kaum Melayu, ada bulan kebudayaan mengikut kaum India. Di antara tiga program ini, dia akan meliputi perkara iaitu pakaian, makanan dan juga budaya yang boleh dipampang kepada ustaz dan ustazah tanpa mengubah akidah, iaitu budaya yang relevan dengan sekolah kebangsaan yang bersepadu. Dan termasuklah suatu perayaan bulan kebudayaan Cina itu, mereka melakukan program ada tarian naga, mereka melakukan kaligrafi Cina dan mereka melakukan
makan makanan seperti Cina, makan makanan Cina seperti tangmen dan juga yisang. Kemudian kalau kebudayaan Melayu pula, mereka melakukan aktiviti membatik. Mereka memasang berbidang-bidang kain untuk dibatikkan bersama dengan para pelajar. Jadi Puan Hasina juga menyatakan bahawa cikgu Cina di sekolah beliau juga memakai pakaian cekak musang siap bersongkok. Jadi beliau juga menyatakan bahawa kita sebagai guru adalah contoh. Bila kita buat, maka murid juga akan buat. Dan beliau juga menyatakan bahawa kita perlu menjadi contoh kepada anak-anak murid kita. Maka itu adalah apa yang dianalisis, yang kita dapati daripada soalan sosiologi yang dilakukan ketika temu bual bersama beliau. Maka kami dapati bahawa budaya dan juga bahasa serta masyarakat yang berada di sekeliling perlulah saling hormat menghormati dan juga perlu dipupuk rasa kecintaan di antara kebudayaan, di antara masyarakat, dan tidak perlulah ada punya kepergaduhan ataupun kerosakan. Maka itu adalah antara perkara-perkara yang terbaik untuk dilakukan. Baik, itu saja daripada saya, Ahmad Azim Ahmad Zan. Sekian, terima kasih.